Sebagai bekas Presiden Amerika Syarikat, korang tahu tak, banyak benda yang mereka tidak boleh buat seperti mana orang manusia biasa boleh buat, walaupun mereka cuma bekas presiden sahaja. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut apakah benda-benda yang tidak boleh mereka buat, korang kena tengok video ini sampai habis. Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Majaz TV. Hari ni aku nak bercerita dengan korang, aku nak berkongsi kisah dengan korang tentang apakah benda-benda yang tidak boleh seorang bekas presiden itu buat. Kita sedia maklum bahawa seorang presiden tu sendiri memang ada undang-undang yang ketat. Macam-macam benda yang mereka nak buat tapi mereka tak boleh buat. Kerana apa? Sebab mereka seorang presiden. Tetapi korang tahu tak, walaupun mereka dah pencen jadi presiden, mereka tetap ada undang-undang ataupun ada benda-benda yang mereka tidak boleh buat sampai bila-bila. Ini kerana walaupun mereka seorang bekas presiden, mereka tetap banyak simpan benda-benda yang classify tentang kerajaan mereka sebelum ini. Dan korang tahu tak, walaupun mereka dah pencen jadi presiden, mereka tetap dipanggil sebagai Mr. Presiden. Sebagai contoh, kalau Barack Obama pergi ke mana-mana event atau mana ni, dia pergi mana-mana dah, tak kisah pun dia berurusan dengan siapa pun, tetap orang akan panggil dia Mr. Presiden. Contohnya, Barack Obama jumpa Donald Trump dan mereka dua akan sapa antara satu sama lain dengan panggilan Mr. Presiden. Mr. Presiden, Mr. Presiden. That is how they actually tie the bond dengan title presiden itu dengan diri mereka sampai bila-bila. And one of it, benda yang mereka tidak boleh buat sebagai seorang bekas presiden adalah mereka tidak boleh lagi memandu kereta mereka di atas open road. Ya, di jalan-jalan raya yang biasa tu mereka tidak boleh lagi bawa kereta mereka sesuka hati. Mereka akan ada driver yang diarahkan, yang dikerahkan oleh Secret Service untuk membawa mereka ke mana-mana. Korang tahu tak, mereka ini akan dijaga dengan Secret Service sehingga mereka mati, walaupun mereka cuma bekas presiden sahaja. Mereka akan dikawal 365 hari setahun, 24 jam sehari dengan Secret Service details. Oleh kerana mereka tidak mahu presiden ini berada dalam satu ancaman ataupun menjadi satu liability kepada negara, mereka akan dijaga, termasuklah mereka tidak dibenarkan untuk memandu kereta sendiri. Di dalam satu temu ramah antara Jay Leno dengan juga Presiden George W. Bush memberitahu kepada Jay Leno bahawa dia hanya boleh membawa keretanya sendiri di kawasan perumahannya sendiri, dalam compound sendiri, dekat private punya tempat, itu je yang dia boleh bawa. Luar daripada tempat itu, kat open road, memang dia sebagai bekas presiden tidak boleh bawa kereta sendiri. Rules ini dicipta pada tahun 1963 selepas kematian John F. Kennedy. Next, kita tengok apa lagi yang mereka tak boleh buat. Yang kedua adalah berkaitan dengan updates. To be specific, national security updates. Sebagai seorang presiden Amerika Syarikat, mereka diwajibkan untuk menerima updates tentang keselamatan negara setiap masa, as the world is always changing. Kadang-kadang tu, masa menjadi seorang presiden tu, mereka akan mendapat update ini sebanyak 4 hingga 5 kali dalam masa sehari. Ada yang daripada email, ada yang daripada video, voice note, macam-macam lah, yang hanya disirculate di dalam kalangan mereka yang bekerja di dalam White House. Presiden Amerika Syarikat akan sentiasa diberikan update ini sehinggalah mereka pencen. Dah tak kerja sebagai presiden pun, mereka akan diberi update ini sama seperti apa yang presiden yang sedang bertugas itu dapat. Ini adalah untuk memastikan setiap bekas-bekas Amerika punya presiden ni dapat update terkini, dan apabila mereka diperlukan untuk memberi nasihat, untuk memberi suggestion, mereka boleh melakukan sedemikian. Dan yang lebih penting, apabila mereka ditanya oleh press, mereka tahu untuk jawab apa dan mereka tahu untuk respon apa yang patut direspon kepada press. Dan benda ini akan mereka dapat sehinggalah mereka mati. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan perpustakaan. Korang perasan tak? Kat US banyak perpustakaan yang dinamakan atas nama presiden. Betul tak? Dan tiada satu pun bekas Amerika punya presiden tak ada perpustakaan. Setiap presiden wajib kena ada perpustakaan masing-masing. Ini adalah law. Ini adalah undang-undang yang ada dekat Amerika Syarikat. Undang-undang ini, akta ini dikemukakan pada tahun 1955 di dalam Akta National Presidential Library Act. Jadi, apa yang ada dekat perpustakaan presidential ini? Selain daripada buku-buku yang normal, di dalam library ini juga ada setiap word yang ditulis, yang dikatakan, yang diucapkan oleh Presiden Amerika Syarikat yang dilakukan secara publik dan juga yang tidak membabitkan classified information. Segala apa yang ditulis, apa yang dikarangkan, ucapan yang diberi, yang dituturkan, yang dicakapkan akan dikompilkan dan akan dibukukan dan akan disimpan di perpustakaan ini. Termasuklah benda-benda yang mungkin akan rasa macam tak berberapa elok untuk mereka baca ataupun mereka dengar.
dengar. Selagi benda ini tidak menjejaskan keselamatan security Amerika Syarikat, maka ianya akan diletakkan di dalam library ini, seperti Presiden Bill Clinton punya writing berkaitan dengan skandal yang dia lakukan bersama Monica Lewinsky pada ketika dia bekerja sebagai seorang Presiden Amerika Syarikat. Dan setiap benda yang ada kat dalam library ini, walaupun benda itu macam benda yang tak manis untuk ada dekat dalam sebuah library presiden, mereka tidak boleh bawa keluar daripada Presidential Library ini sesuka hati. Kerana apa? Setiap perkara yang dibuat, yang dilakukan, yang dituliskan, yang diucapkan ketika mereka menjadi seorang presiden adalah milik kekal Amerika Syarikat. Ini hak kepada rakyat. Rakyat berhak untuk baca, untuk tahu apakah yang mereka buat ketika mereka menjadi seorang presiden. Ini juga termasuklah written instruction daripada Presiden George W. Bush tentang the invasion of Iraq. Ada tulisan yang didokumentkan secara terang-terangan menyatakan tentang bahawa Presiden Bush yang mengarahkan serangan dilakukan. Semua itu ada dekat public library of this presidential library. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan mail screening. Segala surat menyurat, parcel, package yang bekas Presiden Amerika Syarikat yang beri daripada Lazada, Shopee ataupun mana-mana, sebelum sampai ke Presiden Amerika Syarikat, parcel ini, mail ini, surat ini akan di-screen oleh pihak Secret Service sehingga mereka mati. Untuk selama-lamanya, segala apa yang masuk, segala apa yang diterima oleh Presiden Amerika Syarikat ini akan di-screen dulu, akan disemak, akan dicek untuk memastikan tiada threat ataupun tiada ancaman kepada bekas presiden ini. Benda ni dengan macam tak logik, betul tak? Tetapi benda ni sangat-sangat penting. Kerana apa? As recent as 2018, Secret Service dah kantorkan 2 package yang ingin dihantar kepada bekas Presiden Barack Obama dan juga Presiden Bill Clinton. Dua package ini mengandungi bom yang berniat untuk assassinate these 2 bekas presiden. Jadi, perkara ini bukanlah main-main dan bukanlah perkara yang dibuat tanpa ada apa-apa basis. Ianya adalah sangat-sangat penting untuk memastikan bekas-bekas presiden ini tidak diancam. Bila kata Secret Service yang check, bukannya ada ejen yang dekat rumah yang tunggu surat datang check dan sebagainya. Tidak. Benda ini dilakukan off ground. Sebelum sampai ke rumah presiden, akan ada satu tim yang prepare untuk check benda ini. Terdiri daripada Secret Service yang ada training untuk uruskan bom, chemical weapon, poison, gas dan macam-macam lagi. Mereka are all equipped untuk benda-benda ini supaya tidak menjejaskan nyawa Secret Service dan juga presiden tu. Pendek kata, there's no such thing as privacy lagi setelah korang menjadi bekas presiden. Kadang-kadang tu kita rasa macam kita perlukan masa keseorangan tau. Kita nak masa to be alone. Kadang-kadang tu memang kita nak untuk kita tak dikacau, untuk kita tenang, untuk kita rehat daripada apa-apa yang berlaku kat sekeliling kita. Betul tak? Tetapi benda itulah yang tidak boleh bekas-bekas presiden ini capai. Sampai mati mereka tidak boleh ada benda ini. Mereka tidak boleh ada alone time kecuali mereka ketandas. Ini kerana mereka ini akan dibekalkan dengan Secret Service detail ataupun agent untuk 24/7 sepanjang hayat mereka. Dan Secret Service detail ini bukan hanya macam bodyguard saja. Menurut seorang bekas Secret Service, pekerjaan Secret Service ini yang menjaga presiden ini adalah benda yang paling invasif kepada privacy yang pernah dia buat. Seseorang presiden itu ataupun bekas presiden itu tidak akan rasa privacy langsung dengan adanya Secret Service ini. Mana saja mereka pergi, apa saja mereka buat, mereka akan sering diperhatikan. And to make things worse, sebagai seorang presiden dan juga bekas presiden, mereka ini dikelilingi dengan orang yang mereka tak kenal. Dalam pendek kata, strangers. Ini kerana Secret Service detail akan sentiasa berubah-ubah, akan sentiasa bertukar-tukar demi memastikan segala apa yang mereka rancangkan itu akan terus terpelihara dan tidak mahu ada lack of sense of awareness daripada kalangan Secret Service ini. Sebab tu mereka sentiasa bertukar-tukar supaya mereka sentiasa fresh dan sentiasa proaktif untuk menjaga bekas presiden maupun presiden itu sendiri. Dan benda ini berlaku kepada Presiden Trump, di mana pada ketika beliau menjadi seorang presiden-elect, ketika dia dah menang pilihan raya, mereka pergi makan restoran. Dia pergi makan dengan family dia, dan pada ketika itu restoran itu penuh dengan Secret Service, more than 150 personnel, 150 orang yang jaga presiden ini. Sebab apa? Sebab setiap ahli keluarga mereka juga turut ada Secret Service punya details. Jadi kalau mereka pergi makan 10 orang dan setiap orang tu ada 5 Secret Service detail, korang boleh bayangkanlah betapa banyaknya Secret Service detail yang ada dekat keliling mereka all the time. Menjadi seorang yang berpengaruh, yang paling berkuasa dekat dunia ini ataupun bekas kepada presiden ini juga, korang rasa macam korang boleh buat sekali-kali, betul tak? Tapi itulah hakikatnya. Korang tidak boleh lagi jadi spontaneous. All the small little things, benda-benda yang kecil-kecil yang kita selalu buat, macam tiba-tiba macam nak pergi sana lah, nak pergi kedai kopi tu lah, nak pergi Starbucks lah, nak buat itu lah, buat inilah. Benda-benda kecil itu dah
tak boleh korang buat lagi dah. Segala benda yang korang nak buat on daily basis haruslah pre-plan bersama dengan Secret Service. Termasuklah pergi dinner dengan kawan korang ke, nak pergi dinner dengan family korang ke, apa-apa pendek kata yang korang terlintas kat kepala otak korang ni, korang tidak boleh buat macam manusia biasa lagi untuk selama-lamanya. Nak dijadikan cerita, Presiden Barack Obama pernah buat benda ini ketika dia jadi presiden. Saja dia nak pergi ke Starbucks tu untuk beli coffee, end up apa yang Secret Service kena buat adalah Secret Service sampai kena block jalan, Secret Service sampai kena letak personal yang banyak on ground semata-mata untuk presiden ini pergi beli Starbucks sahaja. Jadi apakah yang boleh bekas-bekas presiden ini buat kalau mereka dah tak tahan sangat, dah benci sangat dengan rules-rules ni? Apa yang mereka boleh buat? Mereka boleh untuk tidak mengharungi semua ini dengan caranya apabila mereka retire dan sebagainya, mereka boleh sign, mereka boleh accept untuk tidak menerima Secret Service detail ini. Mereka boleh pilih untuk tidak ada apa-apa ikatan dengan Secret Service. Secret Service ni hanya protect mereka yang ingin diprotect. Kalau bekas presiden ni tak mahu diprotect, maka Secret Service boleh untuk tidak protect mereka. Tetapi dengan syarat mereka perlu hire mereka punya own security bodyguard personnel. Inilah yang dilakukan oleh bekas presiden Richard Nixon. Selepas beberapa tahun lepas dia dah pencen dan sebagainya, dia tak tahan sangat dan dia decide untuk tak nak ada Secret Service detail protection. Dia hire sendiri dia punya personal bodyguard lah. Dan reason yang sebenar-benar yang dibagi kepada kerajaan adalah sebab dia kata dia tak nak lagi bazirkan duit kerajaan untuk bayar Secret Service untuk jaga dia. Dan pada tahun 2017, anak kepada Presiden Trump juga pernah untuk decline di Secret Service detail. Dia tak nak ada Secret Service jaga dia. Ini semua adalah kerana privacy. Dia nak sedikit privacy, dan jika ada Secret Service detail yang jaga dia untuk protect dia, dia rasa privacy tu tak ada. So dia decide untuk decline di service dan dia tak nak ada apa-apa ikatan dengan Secret Service punya protection. Jadi guys, sebenar-benarnya mereka ada option untuk tidak ada protection service ini, tetapi kebanyakan mereka yang dah pencen jadi presiden tetap inginkan protection ini sebab mereka tahu bahawa mereka ini adalah sangat-sangat terancam daripada haters ataupun mereka-mereka yang sangat benci dengan presidential seat Amerika Syarikat ini. Risiko untuk mereka dan keluarga mereka diapa-apakan sangat-sangat tinggi. Oleh kerana itulah mereka ini sanggup untuk menempuhi hidup yang kurang privacy ini demi keselamatan nyawa itu sendiri. Seperti yang kita dapat lihat, walaupun Presiden Clinton dah lama pencen dan dia still dapat ugutan dan dia still dapat threat sehinggalah 2018 ada yang ingin bom dia lagi. Crazy guys. And no wonder lah boleh dikatakan 90% of the bekas President of Amerika Syarikat masih lagi memerlukan ataupun inginkan protection daripada Secret Service detail ini. Korang pula macam mana? Okey ke kalau kena ikut 24 jam? Mula-mula best lah, ada driver dan sebagainya. Lama-lama sakit hati juga kan. Tapi apakan daya, itulah yang mereka kena lalui sebagai seorang presiden dan juga bekas presiden. Korang rasa bekas Perdana Menteri kita macam mana? Tuliskan kat ruangan komen kat bawah. Patut ke tak patut kita jaga kita punya bekas Perdana Menteri? Komen kat bawah, okay? So guys, thank you so much for watching. See you guys on my next video. Take care guys. Stay healthy, stay positive, be a good Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.